Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang kepada semua. Saya Dahi Noshima binti Awang Idrus akan bersama anda pada hari ini untuk Bengkel Senikat. Sebelum saya memulakan majlis pada hari ini, ingin saya menjelaskan atau memberitahu beberapa objektif mengenai bengkel ini. Antaranya adalah untuk berkongsi ilmu pengetahuan dalam mempelajari teknik senikat kepada orang ramai, untuk membimbing dan mengembangkan kemahiran dalam senikat dan untuk memupuk minat kepada orang ramai dalam mempelajari senikat ini sekaligus sebagai produk hasil seni ini sebagai produk kaligrafi komersial. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan fasilitator untuk bengkel senikat ini iaitu Encik Abdul Salam Haji Mursyidi. Beliau memiliki ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, Dakwah dan Kepimpinan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mempunyai banyak pengalaman dalam bidang senikat ini, antaranya pernah menjadi fasilitator senikat di antara sekolah-sekolah, pernah menjadi hakim untuk pertandingan senikat di peringkat negeri Sarawak yang telah dianjurkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak. Beliau juga pernah mengadakan demonstrasi senikat sebenar Pesta Floria peringkat antarabangsa di Putrajaya, Kuala Lumpur pada tahun 2011. Selain itu, beliau juga pernah memenangi beberapa pertandingan senikat yang telah dianjurkan, antaranya Johan Pertandingan Kad peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2010 dan Johan Manifestasi Perdana Senikat peringkat Kebangsaan anjuran Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur tahun 2013. Kini, beliau sebagai penolong pengarah di Unit Al-Quran Jabatan Agama Islam Sarawak. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan bengkel kita pada hari ini kepada fasilitator Encik Abdul Salam Haji Mursyidi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton video perkongsian saya berkenaan dengan seni kaligrafi Arab ataupun seni khat. Mungkin di luar sana yang menonton video ini adalah terdiri daripada Muslim dan non-Muslim. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kerana kesudian tuan-tuan dan perempuan menonton video saya pada kali ini. Pada kali ini saya akan bincang secara umum berkaitan dengan seni khat. Pada pertemuan kali yang pertama kita pada hari ini, saya nak sebut sentuh sedikit khat nasah dan khat sulus. Khat sulus dan khat nasah adalah sebahagian daripada seni khat yang popular di Malaysia. Kebanyakannya khat ini digunakan untuk tujuan pertandingan, tujuan untuk komersial dan juga tujuan untuk pengiklanan. Biasanya komersial ni biasalah kebanyakan khat ni digunakan untuk tujuan penulisan buku, hiasan kulit buku. Kemudian digunakan untuk pembuatan banner. Biasanya banner yang melibatkan penggunaan tulisan Jawi ataupun Arab akan menggunakan khat sulus ataupun khat nasah. Baik, khat sulus dan khat nasah ini kalau kita kaji secara detail, khat ini bukannya salah satu khat yang baru, tetapi khat ini dah terkenal dan juga salah satu khat yang banyak dipopularkan semasa zaman Utsmani. Kalau dulu dan khat nasah ni tujuannya untuk penulisan mushaf dan juga hiasan di dinding-dinding masjid, bangunan-bangunan bersejarah dan sebagainya. Kalau di Turki, kebanyakan yang bangunan akan dihiasi menggunakan khat sulus dan khat nasah dan juga khat farisi. Baik, untuk tujuan persuratan biasanya kalau kita kaji batu bersurat yang berada di tanah Melayu di Terengganu, penulisan khat menggunakan khat farisi ataupun gayanya cenderung kepada gaya diwani. Cuma dilihat di situ sebagai tulisan Jawi. Bila saya perhati dan ada beberapa kajian berkenaan dengan seni khat, tulisan Jawi yang ada di batu bersurat Terengganu, gaya penulisannya lebih cenderung kepada khat
Farisi dan Diwani. Cuma ejaan yang terdapat dalam penulisan batu bersurat tersebut adalah Jawi, Jawi. Jawi lama, Jawi klasik. Baik, untuk penggunaan tulisan-tulisan khat ini bergantung kepada individu. Lebih-lebih lagi untuk yang menonton video ini, sekiranya tuan-tuan belajar dan menonton video ini tujuannya untuk ilmu. Okey, jadi khat nasah dan khat sulus adalah sesuai untuk permulaan. Untuk kita nak mengenali dan memahami tulisan. Saya terangkan lebih lanjut. Eloklah kita sama-sama menonton video klip penyediaan alat tulis daripada sumber tumbuhan ataupun kita sebut sebagai kalam tradisional. Proses ini biasanya amat popular di beberapa buah negara, khususnya di Timur Tengah, untuk penulis-penulis khat yang memang dah sedia ada menulis khat sejak sekian lama. Biasanya ini adalah kaedah yang kita guna untuk penyediaan alat tulis tradisional sejak zaman berzaman. Jadi kita sama-sama tonton video ini dan hayati supaya dapat menanam rasa cinta dan minat terhadap tulisan khat, insya-Allah. Alat tulis seni khat ataupun kaligrafi Arab terdiri daripada dua jenis. Yang pertama adalah tradisional dan yang kedua adalah modern. Disebut sebagai tradisional adalah disebabkan penggunaannya digunakan sejak sekian lama oleh penulis-penulis khat terdahulu. Alat tulis tradisional ini terdiri daripada sumber-sumber tumbuhan. Yang pertamanya adalah daripada lidi hijau. Lidi hijau ni diambil daripada pokok. Kalau di Sarawak disebut sebagai pokok kabung. Pokok kabung ni boleh google lah macam mana keadaannya, bentuk. Di lidi hijau ni biasanya kita ambil lebih kurang dalam seinci dan dimasukkan di dalam batang kayu sebagai alat pemegang. Lidi hijau ni kita boleh raut lebih kurang dalam 30 darjah ke 35 darjah untuk kecondongan mata untuk disesuaikan di mana-mana kita nak menulis. Biasanya kita akan menulis di atas kertas. Kertas ni banyak jenis lagi. Jadi untuk lidi hijau ni jarang kalau di Sarawak saya rasa jarang penulis-penulis khat menggunakan lidi hijau. Kebiasaannya kalau alat tulis yang kedua ini adalah daripada sumber tumbuhan resam. Biasanya yang ni yang paling popular di seluruh Malaysia. Kebanyakannya penulis-penulis khat akan menggunakan daripada sumber resam. Sumber resam ni mudah didapat di mana-mana kaki bukit. Di Sarawak kita boleh dapat di mana-mana pun kita boleh dapat. Biasanya keadaan pokok resam ni dia panjang dan disebut juga sebagai pakis. Pakis biasanya orang melihat resam ni seperti paku pakis, pokok paku. Jadi kalau kita tengok daunnya berimbun dan tumbuh liar di mana-mana kaki bukit, bentuknya panjang,
potong sejengkal-sejengkal, ikut berapa jengkal lah masing-masing, ikut kesesuaian, tak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian sumber tumbuhan yang ketiga adalah yang ini saya beli daripada Turki. Kalau di Turki tumbuhan ini disebut sebagai kamis. Bentuknya lebih kurang macam resam, tetapi ada ruang di dalam, dan urat kayunya berbeza sedikit. Urat kayunya berbeza berbanding dengan resam. Jadi untuk kolam kamis ini agak sukar dijumpai di Malaysia, terutama sekali di Sarawak. Memang susahlah kita nak, sebab keadaan kayunya berbeza berbanding dengan kayu ataupun buluh-buluh yang lain. Seterusnya kita masuk kepada alat tulis moden. Alat tulis moden ni banyak jenis, terpulang kepada kita nak pilih ikut kesesuaian, ikut warna dan ikut berapa saiz yang kita suka. Okey, yang ini adalah sejenis kolam ataupun pen fountain. Pen fountain. Biasanya fountain pen yang ada di pasaran kebanyakannya disesuaikan untuk menulis kaligrafi Roman. Jadi saya modify sikit, ubah suai jadi alat tulis pen khat. Baik. Untuk kecenderungan mata pen khat biasanya kita ambil dari sudut 30 ke 35 darjah, ikut kesesuaian. Kalau 45 darjah memang agak terlalu condong, jadi kita pilihlah ikut kesesuaian 30 ke 35 darjah. Baik. Biasanya kalau saya nak perincikan memang agak rumit lah. Kita tak perlu kepada kajian itu buat masa ini memadai untuk kita tahu berapa anggaran condong, lebih kurang 30 ke 35 darjah. 30 darjah pun boleh, 35 darjah pun boleh. Jangan terlalu condong, sebolehnya jangan terlalu condong. Baik. Untuk nak ubah suai mata ni memerlukan kemahiran, sebab memerlukan kemahiran biasanya siapa yang mahir bertukang, biasa menggunakan mesin memang mudah. Biasanya saya akan potong untuk makluman, saya akan potong menggunakan pemotong wayar. Kemudian saya akan asah menggunakan kertas pasir. Kertas pasir grade 400C dan 1000C. Ataupun kalau nak halus lagi, bila dah peringkat kita nak haluskan lagi, menggunakan kertas pasir 1200C. Pilihlah kertas pasir untuk besi, khas untuk besi, grade 400C. Untuk peringkat awal kita asah menggunakan 400C. Bila dah sedikit sempurna, kita haluskan lagi menggunakan kertas pasir 1000C dan 1200C. Ini adalah mata pen yang bersaiz lebih kurang 1 mm. Biasanya 1 mm ni saya guna untuk penulisan yang bersaiz kecil untuk khat nasakh. Sebenarnya pen besi juga daripada jenama manuskrip. Biasanya orang kenal lah, mana-mana peminat pen biasanya kenal lah. Jenama manuskrip ini adalah jenama yang besar dan terkenal dan sudah lama berada di pasaran. Bagi peminat pen fountain, pen manuskrip adalah salah satu jenama yang rare dan jenama yang sudah lama yang berada di pasaran. Jadi yang mata ni asalnya juga adalah daripada mata untuk penulisan kaligrafi Roman. Jadi saya asah, saya potong dan raut, saya potong kemudian saya asah semula menjadikan pen kaligrafi Arab. Biasanya pen ni kita boleh isi kita boleh isi dan ada cartridge di dalamnya, ataupun boleh beli mana-mana di kedai stationery. Biasanya ada jual yang dah ready, ada dakwat, terpulang kita nak pilih je warna apa, jenama apa. Untuk kolam tradisional tadi, kita perlu ada satu bekas khas untuk kita nak
letak ink. Bekas ni biasanya khas untuk kita letak ink dan bukannya asal daripada botol ink ya. Botol ink yang kita beli, biasanya yang botol ink yang kita beli, kita pindahkan dakwatnya ke dalam satu bekas khas. Seperti ini contohnya, ini adalah bekas untuk meletakkan ink. Okey. Untuk nak bubuh ink ke dalam bekas ini perlu letak cebisan benang sutera, ataupun kapas gigi. Biasanya kalau nak murah ambillah kapas gigi yang kita boleh dapati di mana-mana kedai farmasi. Tapi yang saya gunakan ini adalah benang sutera. Ini adalah botol asal dakwat yang saya guna untuk tulisan khat. Okey, dakwat ini adalah saya beli di mana-mana kedai. Di mana-mana kedai kita boleh dapat dakwat. Cuma yang spesialnya dakwat ni, kebanyakan penulis khat seluruh dunia banyak menggunakan dakwat jenis ini, Aero Color, made in Germany. Jadi dakwat ni agak mahal sikit lah, 28 ml. Sekarang harga lebih kurang dalam hampir mencecah RM40 lah, 28 ml. Sifat dakwat ni dia mudah untuk dikendalikan, banyak jenis warna, kemudian warnanya yang cantik, made in Germany. Ini adalah dakwat import Aero Color Professional. Okey, dakwat ni biasanya kalau yang penulis-penulis khat memang sukalah nak guna, suka guna sebab dakwatnya tidak terlalu likat dan pekat. Dan saya nak tambah sikit beberapa alat tradisional sampingan yang biasa saya guna. Yang ini adalah alat untuk alas pemotong. Yang ini saya beli di Istanbul. Harganya lebih kurang dalam 38 lira. 38 lira. Alat ini dicipta khas untuk memotong alat tulis tradisional. Okey, alat tulis tradisional. Biasanya alat tulis ini akan diletakkan di atas alat ini yang disebut sebagai maqta. Jadi kita akan potong raut di bahagian kepala, kemudian kita akan potong mengikut kecenderungan yang betul. Okey, alat ini biasanya paling gemar digunakan oleh penulis-penulis khat profesional di Timur Tengah, khususnya di Turki, di Iraq, di Mesir dan sebagainya. Jadi alat tulis ni mempunyai nilai sentimental yang tersendiri sebab penulis-penulis zaman silam kebanyakan yang menggunakan alat sebegini untuk tujuan alas kalam, untuk tujuan memotong mata kalam ataupun mata buluh ini. Ini untuk tambahan sahaja. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Kita boleh alas di mana-mana sahaja. Yang penting rata dan keras dan tidak merosakkan mana-mana permukaan meja. Okey, untuk penggunaan alat tradisional, pertama sekali kita kena handle ataupun kita kena tahu bagaimana kaedah kita nak menggunakan alat tulis tradisional. Pertamanya, ketika mana kita nak mencelup mata kalam di dalam bekas dakwat, jangan terlalu kuat, sedikit sahaja, perlahan, dan pastikan dakwat tidak berlebihan. Itu tujuannya kita menggunakan benang ataupun kapas. Okey, saya nak tunjukkan demonstrasi bagaimana penggunaan kalam tradisional. Okey, saya akan tulis satu huruf. Okey. Ketika mana kita nak menulis menggunakan alat tulis tradisional, untuk peringkat awal memang akan mengalami satu jenis gangguan
Maksud saya adalah gangguan dari segi bentuk kawalan dakwat yang tidak sekata. Biasanya untuk pertama kali kita nak berguna, kadang-kadang ada dakwat yang tak keluar lah, ada yang terlebih keluar. Jadi untuk permulaan kita kena biasakan dan selalu berlatih. Untuk penulisan menggunakan kalam tradisional, saya galakkan untuk kita berhenti di beberapa tempat di bahagian sendi huruf, terutamanya contoh tadi saya tulis bermulanya daripada atas ke bawah, kita berhenti, kemudian kita sambung di bahagian sendi, kita berhenti di sebahagian daripada badan huruf ba, kita celup semula dan kita akan sambung. Sambungan untuk dakwat, sambungan untuk penulisan menggunakan kalam yang menggunakan jenis ini, kita perlu masukkan sedikit di dalam badan huruf dan sambung perlahan-lahan sehingga habis. Okey. Yang ini saya tunjukkan bagaimana penggunaan kalam ataupun alat tulis daripada sumber tumbuhan ataupun tradisional. Seterusnya kita bincang berkenaan dengan kertas untuk penulisan seni khat ataupun kaligrafi Arab. Untuk permulaan asas nak belajar seni khat ni, kita kena ada kertas yang disebut sebagai art paper, kertas seni glossy. Yang ni biasanya ada pelajar yang keliru antara glossy dan matte. Untuk glossy ni kita boleh dapat mana-mana kedai printing. Kita tanya biasanya pemilik kedai printing, dia tahulah kertas glossy paper, art paper. Glossy paper untuk tulisan khat ni sifatnya sedikit licin, tidak seperti kertas untuk tujuan print gambar. Tidak sesuai untuk penulisan khat. Jadi kertas ini kita boleh beli dekat mana-mana kedai printing di saiz A4 ataupun saiz A3. Untuk permulaan memadai kita menggunakan saiz A4. Terpulang sekiranya tak ada kertas khas, contohnya kertas art paper, boleh ambil mana-mana kertas terpakai yang digunakan untuk printing, untuk printing contohnya kalender ataupun takwim ataupun kertas recycle yang kita ambil daripada jadual waktu solat yang tahun-tahun yang dahulu, tahun 2019, 2018. Carilah mana-mana kertas terpakai untuk tujuan latihan. Yang ini biasanya saya guna dahulu ketika mana susah untuk nak dapatkan kertas begini. Maklumlah, kita peringkat awal kita tak tahu, tak ada idea mana nak dapat kertas, nak pergi ke kedai nak cari di mana-mana pun memang agak menyukarkan lah untuk peringkat awal. Jadi saya galakkan supaya tak terbeban, carilah mana-mana kertas terpakai dahulu untuk tujuan latihan. Okay, untuk tujuan latihan, kertas art paper yang paling sesuai untuk tujuan penulisan. Okay. Selain itu, kertas untuk tujuan printing, biasanya kertas itu kurang sesuai sebab kertas tersebut agak kurang sesuai disebabkan permukaannya kasar dan mudah untuk menyerap dakwat. Jadi aliran dakwatnya kurang sempurna. Kertas ni kita boleh pilih dan boleh beli di mana-mana kedai printing. Biasanya kertas ni dia banyak grade, ketebalan, kemudian berat. Jadi saya galakkan untuk kita pilih kertas art paper yang berat 80 ataupun 128. Kalau kita tak ada kertas A4 memadai, kita beli kertas A3 potong 2, jadilah A4. Kalau untuk lain-lain kertas, biasanya saya menggunakan kertas yang dibuat dan diproses menggunakan beberapa bahan khas. Yang ini adalah kertas
special lah, kertas yang jarang kita guna untuk mana-mana penulisan. Kertas ni papyrus lah, kertas papyrus yang saya beli di Istanbul, Turki. Dan kaedah penulisannya amat berbeza sedikit menggunakan juga sama menggunakan pen tradisional ataupun pen moden, tapi keadaan sifat kertas ni berbeza sedikit, berbeza berbanding dengan art paper. Okey, ini nanti bila dah sampai tahap kita dah boleh berkarya ataupun boleh menulis. Jadi untuk peringkat awal sebagai penulis, kita memadai ada kertas art paper. Masuk ke kepada proses menulis tulisan khat. Pertama sekali saya nak tunjukkan bagaimana asas untuk kita nak faham bagaimana tulisan khat itu ditulis. Okey, untuk pertama sekali sebelum nak menulis khat, kita perlu buat satu garisan untuk petunjuk supaya tulisan kita berada dalam landasan yang betul. Okey, macam biasa, contoh yang kertas yang saya guna ni adalah kertas bersaiz A4. Biasanya saya akan compile kertas ni macam buku lah. Saya gunakan binding. Yang ini biasa saya guna untuk latihan, untuk para pelajar ataupun peminat tulisan khat yang ingin memulakan pembelajaran tulisan khat. Kena buat macam ni lah supaya kita dapat menulis dengan penuh istiqamah. Baik, untuk permulaan, sebelum kita nak tulis, kita perlu buat satu garisan lurus. Garisan lurus yang tak kisahlah, yang penting kita latih diri supaya menulis dalam keadaan yang bersistematik. Baik, bahan yang kita gunakan adalah peralatan stationery yang biasa kita gunalah, pembaris dan pensel dan seterusnya. Untuk permulaan, kita belajar bagaimana nak letak mata pen. Yang ni saya guna kalam. Kalam ni biasa sebutan bahasa Arab lah, pen. Baik, pen ini adalah daripada bahan buluh, daripada sejenis tumbuhan lidi hijau. Okey, untuk menulis khat daripada kanan ke kiri, daripada kanan ke kiri, sebagaimana kita faham lah macam mana nak menulis menggunakan pen yang matanya serong seperti ini. Kita kena faham sudut yang biasanya kita dah belajar sejak sekolah lagi. Sudut ini adalah sudut untuk 90 darjah. Okey, 90 darjah. Untuk asas, yang pertama kita letakkan kecondongan mata pen ini pada sudut 45 darjah. Okey, 45 darjah, lebih kurang separuh daripada sudut mendata dan menegak. Okey, yang ini adalah 45 darjah. Okey, kita letak sudut mata pen pada 45 darjah. Untuk pertama, kita cuba tulis noktah daripada atas bahagian sebelah kiri menuju ke sebelah kanan dan turun ke bawah. Baik, terbentuklah noktah. Daripada noktah ini akan menghasilkan pelbagai bentuk tulisan. Bermula daripada noktah, kita akan masuk ke menulis huruf sehinggalah terbentuknya kalimah ataupun ayat daripada mana-mana perkataan, baik daripada hadis ataupun Al-Quran.
Yang latihan ni nampak macam mudah. Permulaan ini adalah nampak mudah, tapi untuk para pelajar yang pertama kali memegang pen khas ini untuk menulis khat memang akan mengalami kesukaran, tetapi kita perlu istiqamah. Istiqamah maksudnya berterusan, berterusan setiap hari. Paling kurang kita buat latihan lah, tak ada masa, lebih kurang 10 minit, sehari 10 minit. Kalau semampu sehari tambah lagi setengah jam, mampu tambah lagi 1 jam, dan seterusnya. Yang penting kita istiqamah, setiap hari kena ada buat latihan. Bermula daripada nota, kita buatlah secara berulang. Kenapa kita perlu buat secara berulang? Kerana ini untuk membiasakan tangan kita berada dalam kedudukan yang betul semasa nak menulis tulisan khat. Okey. Dan seterusnya kita buat satu latihan hanya meletakkan mata pen pada sudut 45 darjah seperti ini. Bentuk latihan ini adalah untuk membiasakan kita nak gerakkan mata pen dan permukaan telapak tangan bawah, telapak tangan kita ini akan biasa untuk bergerak daripada kanan ke kiri semasa hendak menulis nanti. So dalam hal ini kita perlu ambil perhatian. Bila nak menulis daripada kanan ke kiri, perlu kepada pergerakan yang adanya tertib. Tertib. Biasanya kita menulis huruf Roman, kita akan tulis daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Itu dah biasa. Daripada kanan ke kiri ni mungkin agak kaku sikit, melainkan kita tangan kidal. Dan kidal ni biasanya kiri ke kanan. Tapi kalau nak tulis tulisan Arab ataupun tulisan khat, kena daripada kanan ke kiri, pun akan melibatkan kesukaran bagi tangan kidal. Baik, latihan ni adalah latihan biasa yang kita biasa amalkan untuk peringkat asas. Okey, baik. Seterusnya apabila kita dah biasa membuat latihan sebegini, kita akan dapat sedikit sebanyak membiasakan tangan kita bergerak secara berstruktur, bersistematik semasa nak menulis nanti. Apabila dah biasa, kita akan pergi ke satu huruf ke satu huruf. Untuk permulaan nak menulis khat ni memang perlu kepada kesabaran yang tinggi, sebab pertama kali menulis mungkin tak menjadi. Lebih-lebih lagi kalau kita menggunakan pen daripada sumber tumbuhan. Pen daripada sumber tumbuhan ni satu, untuk permulaan memang agak payah, sebab kita perlu kepada mencelup dakwat. Contohnya saya menggunakan bekas khas untuk meletakkan dakwat. Yang pertama kali kita akan mengalami kesukaran dari segi kita nak kawal aliran dakwat yang kita celup. Baik. Seterusnya, yang ni adalah latihan biasa. Saya tak nak sentuh terlalu detail ataupun terlalu lengkap. Kita pergi satu persatu. Untuk yang seterusnya, saya akan masuk kepada huruf alif. Huruf alif. Kita masuk sedikit. Khat yang paling asas sekali adalah khat nasakh. Khat nasakh huruf alif. Daripada atas turun ke bawah. Semasa kita nak menulis, kita perlu kepada pemahaman struktur huruf ni. Kita kena perhati betul-betul daripada atas turun ke bawah, kedudukannya condong ke sebelah kiri untuk bahagian kepala, dan turun akan condong ke sebelah kanan. Lebih kurang macam ni lah. Ini adalah garis lurus. Alif dalam kedudukan yang condong ke sebelah kiri dan kakinya menuju condong ke sebelah kanan. Baik. Biasanya kita nak belajar tulisan khat ni, kita tahu kena tahu ukuran asas. Satu-satu huruf diukur menggunakan kaedah titik. Untuk makluman penonton, para pelajar,
Kaedah titik ini diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Ibnu Muqlah ataupun Ibnu Muqillah. Beliau merupakan seorang Perdana Menteri pada era Abbasiyah, Perdana Menteri yang cukup hebat. Bukan setakat Perdana Menteri, tetapi beliau merupakan pakar dalam bidang seni khat. Beliau adalah pelopor kepada seni khat nasakh. Beliau mengembangkan kaedah penulisan khat nasakh dan mencipta satu standard yang memberi manfaat sehingga kini, iaitu standard penulisan menggunakan kaedah titik. Kaedah titik ini lebih kurang macam inilah. Contohnya huruf alif ini, kedudukan ketinggian huruf alif ini diukur menggunakan kaedah titik yang disusun lebih kurang sebegini. Huruf alif mengikut standard ketebalan mata pen, ketinggiannya adalah 5 titik. 5 titik. Okey, kat situ kita tak kisahlah kalau kita guna kalam yang lebih besar, kita boleh ukur ketinggiannya hanya menggunakan kaedah titik, menggunakan pen yang sama. Tak kisahlah kita pen besar, yang penting kaedah titik itu tetap juga standard 5 titik. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf hijaiyah saya akan mulakan dengan huruf alif. Huruf ba, huruf jim dan huruf ha. Ada dua bentuk. Yang ni adalah bentuk yang biasa kita tengok.
Dan bentuk yang kedua adalah seperti ini. Ini adalah bentuk yang kedua. Seterusnya huruf dal. Huruf ra ataupun huruf zai. Zai, ra. Ra ada dua bentuk untuk khat sulus. Seterusnya huruf sin. Gigi yang pertama, gigi yang kedua, dan huruf sin.
Sin yang kedua adalah perbezaannya terletak kepada gigi. Yang ini adalah untuk sin yang kedua. Gigi sin ditarik panjang, kemudian badan sin ni diambil daripada huruf nun. Bentuk dia lebih kurang sama, dan asalnya kalau kita potong bahagian giginya, ia diambil daripada huruf nun. Seterusnya tot. Huruf to.
Okey, tamat untuk huruf hijaiyah. Ini merupakan perkara yang paling asas sekali sebelum kita nak beralih kepada menulis perkataan ataupun kalimah yang panjang. Untuk permulaan, ini asas yang saya beri kepada penonton dan juga siapa-siapa yang melihat video ini. Bermula daripada huruf alif, ba sehinggalah huruf ya. Huruf ba ada dua bentuk dan badan huruf ba ni juga boleh berfungsi dengan huruf ta. Sebab itu saya tak letak titik. Jadi ini perlu dikuasai oleh semua pelajar untuk lebih mudah pergi ke latihan yang seterusnya. Untuk permulaan ni kita kena bagi kuatkan dahulu huruf asas, huruf alif, ba sehingga huruf ya. Setelah boleh menulis, baru kita beralih kepada latihan yang seterusnya, ba alif, ba sehinggalah ba ya. Selanjutnya kita terus berlatih daripada huruf ke huruf, kemudian masuk huruf sambungan, kemudian cuba ambil mana-mana perkataan yang ringkas untuk ditulis. Semoga berjaya. Saya nak tunjuk bagaimana nak menulis khat Dewan yang Adi. Contoh kalimah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah lafzul jalalah. Huruf alif ni saya akan cantumkan dengan huruf lam. Yang ini merupakan lam yang pertama dan seterusnya lam yang kedua. Ha. Seterusnya huruf alif, perkataan Ar-Rahman. Huruf lam dan ra.
huruf nun ni agak istimewa sedikit sebab kita akan tarik ni atas. Ekor nun dan kemudian tolak ke kiri. Yang ini merupakan titik bagi huruf nun. Selanjutnya huruf alif, lam, ra, ha, ya, mim bagi kalimah ar-rahim. Ha, ya, mim. Titik bagi ya, kita letak huruf sabdu, tanda sabdu. Untuk khat ni dia tak perlu baris cuma memadai kita letak tanda yang asas. Ba, so mana yang kita lihat macam contoh dakwat yang terlebih ni kita boleh tartish. Tartish ni istilah untuk kita nak touch up lebihan dakwat yang terkena tangan tadi. Cuma proses ni perlu hati-hati dan kena bersabar, jangan terlalu laju. Kita risau takut kertas akan koyak. Ini adalah proses yang biasa kita lakukan semasa nak menghasilkan satu-satu karya. Proses ni kita nak pastikan tulisan yang kita nak tulis tu, karya yang kita nak tulis tu berada dalam keadaan yang sempurna. Baik, ini adalah kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dalam khat Diwani Adinya. Saya nak tunjukkan bagaimana nak menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim dalam khat nasakh. Khat nasakh ni kita ambil mata yang sederhana, lebih kurang 1.5 mm. Tengok ni mata 1.5 mm. 1.5 mm ni mata yang agak halus untuk beginner lah. Kalau boleh untuk permulaan yang mula-mula nak menulis tu boleh guna mata yang lebih besar sikit, contohnya 3 mm. Saya akan mulakan daripada kanan ke kiri, bermula daripada huruf ba.
Shin, gigi yang pertama, gigi yang kedua, dan yang paling mencabar apabila kita nak buat badan sin, kita kena tarik perlahan-lahan sedikit menurun. Okey, nanti kita akan celup tepi dakwat. Proses ni perlu kepada kekuatan jari tangan dan perlu perlahan-lahan, jangan tergopoh-gopoh. Kita naik mim, alif, lam, ha. Mim, huruf nun, huruf ha, ya, mim, ar-rahim. Selanjutnya kita nak letak titik dan baris.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Abdul Salam Haji Morshidi di atas perkongsian ilmu beliau mengenai seni kad ini. Beliau juga telah menerangkan beberapa teknik dalam menghasilkan seni kad ini. Diharap segala perkongsian yang telah beliau sampaikan kepada kita pada hari ini dapat memupuk minat di kalangan orang ramai dalam mempelajari seni tradisional kad ini. Baiklah, sebelum saya mengakhiri program kita pada hari ini, ingin saya memperkenalkan ataupun membuat promosi sedikit mengenai program yang dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak bersempena dengan Sarawak Autos Festival yang diadakan pada 27 hingga 29 Ogos 2020. Jangan lupa untuk mengikuti laman rasmi media sosial Pustaka Negeri Sarawak untuk mengikuti program-program terkini yang akan diadakan. Kesemua program adalah terbuka dan percuma kepada orang ramai secara atas talian. Sekiranya tuan atau puan ingin mengikuti program kami, tuan boleh mendaftar secara atas talian di pautan-pautan yang telah disediakan di laman rasmi sosial media kami. Setakat ini sahaja daripada saya untuk bengkel pada hari ini. Jaga kesihatan dan jaga jarak. Assalamualaikum. Bye.